ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ngurusi dihormati Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Qasim, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mula-mula rasa macam susah hati sebab buat keputusan nak datang ceramah ni tengah hari tadi. Tak tahu orang tahu kadang ada ceramah. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri susah payah menjemput, dan secara kebetulan ayahanda saya kurang sihat dan berada di hospital Subang Jaya. Saya balik awal sikit daripada UK untuk tengok beliau dan tengok biasalah orang sakit. Manusia apabila dia sakit, dan kita juga, banyak perkara yang berubah kepada kita apabila kita sakit. Rasa kita tak sama antara orang sihat dengan orang sakit. Benda yang sedap semasa sihat tak sedap semasa sakit. Perkara yang mengembirakan semasa sihat tak mengembirakan semasa sakit. Masa kita sihat, kita seronok, bahkan kita cari orang untuk sembang dengan kita. Bila kita sakit, orang sembang banyak, tapi kita pun kita lemah. Al-Quran mensifatkan tentang manusia yang mempunyai penyakit di dalam dirinya sebagai satu sakit. Allah kata fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam jantung hati mereka itu penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah untuk mereka itu penyakit. Kerana apabila manusia itu sakit, maka pertimbangannya berbeza. Jantung hati orang yang ada penyakit tidaklah sama dengan orang yang sihat. Walaupun kadang-kadang perkara itu sama aja. Dia pun faham, kita pun faham benda yang sama dengan dia. Dia pun dengar, kita pun dengar penerangan yang sama macam dia dengar. Tapi kita sebahagian orang terima dan sebahagian orang tak terima. Bukan kerana kekurangan hujah pada sebahagian keadaan, tetapi kerana penyakit yang ada di dalam jantung hati manusia. Maka Allah kata fi qulubihim marad, di dalam jantung hati mereka itu penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambah untuk mereka penyakit. Penyakit menyebabkan manusia membuat pertimbangan yang tidak sama. Penyakit membuatkan manusia membuat andaian yang tidak sama. Penyakit menjadikan perkara yang sedap menjadi tidak sedap. Dindangan Al-Quran, pengajaran daripada Allah Azza wa Jal, sedap bagi orang yang sihat, tapi mungkin tidak sedap bagi orang yang sakit. Berbalik kepada perkara ini, maka kita lihat agama apabila dia datang kepada manusia, agama berbicara kepada manusia pada dua sudut. Pertama, agama berbicara kepada manusia, akal manusia, human mind, berbicara kepada akal manusia. Kemudian yang kedua, dalam masa yang sama
agama berbicara kepada jantung hati manusia, human soul atau human heart. Agama berbicara pada jantung hati manusia, kerana manusia kemungkinan hujahnya sudah cukup, tapi jiwanya itu berpenyakit, lalu dia tidak dapat menerima hujah yang cukup. Kegagalan sebahagian daripada pendakwah ataupun mesej Islam yang hendak kita sampaikan ialah apabila kita gagal, kita hanya membicarakan kepada manusia pada akal mereka, kita tak membicarakan pada jiwa mereka. Dan kegagalan sebahagian agama seperti Kristian dan sebahagian agama-agama lain, ajaran Islam yang hanya mementingkan soal kerohanian tanpa melihat kepada dalil dan hujah. Dia berbicara kepada jantung, kepada jiwa manusia, tetapi tidak berbicara kepada hujah, kepada mind, kepada akal manusia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat Allah Azza wa Jalla dalam semua ayat Al-Quran, dalam kebanyakan ayat Al-Quran, mengulangi tentang dua sifatnya yang penting, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Ar-Rahman dan perkataan Ar-Rahim ialah perkataan yang diambil daripada kata dasar yang sama, iaitu rahmat. Rahmat. Dia punya root, dia punya akar perkataannya itu sama. Dia ambil daripada yang sama, iaitu rahmat. Tetapi Rahman dilihat lebih luas rahmatnya yang merangkumi semua. Rahim dikhususkan rahmat kepada orang-orang yang mendekatinya pada sebahagian tafsiran para ulama. Semua surah dalam Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah, melainkan At-Taubah ataupun Al-Bara'ah, disebut juga dengan Al-Bara'ah, kerana ni surah perang, start perang. Tapi semua surah dalam Al-Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, bermula dengan mengisytiharkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nak bagi tahu kepada orang yang nak membaca, mesej ini datang daripada yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kerana mesej ini adalah mesej yang penuh dengan hujah. Tapi sebelum dia nak berhujah dengan kita, dia memujuk perasaan kita. Sebab itu saya pernah sebut barangkali, guru yang paling berkesan dalam hayat kita di sekolah ke ialah guru yang kita suka dengan dia. Cikgu yang kita sayang, mudah je kita ingat hak dia ajar. Tapi cikgu yang kita tak suka, dia masuk kelas je kita duduk tengok jam, bila nak keluar cikgu kita ni, kerana perasaan kita tak suka. Tapi bila perasaan kita sayang, maka kita senang saja nak terima apa saja yang dia ajar. Untuk itu agama cuba memasukkan mesej Al-Quran, cuba memasukkan perasaan sayang manusia kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan inilah Islam. Sebelum ia diterjemahkan oleh sebahagian manusia sebagai agama yang ganas, sebagai agama yang menyebabkan manusia berbalah dan berkelahi, sebagai agama yang mana menyebabkan, sebagai agama yang mana apabila orang datang berbicara tentang Tuhan, dalam banyak keadaan orang membicarakan, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang ganas. Tuhan yang menghukum, akan ambil kita bubuh dalam neraka, akan turunkan bala kat kita. Ini ialah sebahagian orang yang apabila dia berbicara tentang agama, dia sifatkan Allah, dia cuba cari sifat yang menjadikan manusia rasa Allah itu ganas,
bengis, menunggu waktu untuk menghukum kita. Sedangkan Al-Quran memulakan perbicaraan dengan menyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya sifat ini memberikan kesan kepada manusia untuk menerima Allah, menerima mesej yang Allah berikan, mesej yang akan Allah hantar kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW, tuan tahu apa dalam hadis Muslim, cerita orang Badawi yang datang ke masjid, yang kencing di dalam masjid, dan kemudian para sahabat Nabi SAW bangun dan nak marah dia. Faqama an-nas liyaqa'u alayhi, kata dia, maka orang ramai bangkit nak pukul dia. Dia datang dulu, masjid pun tak ada kapet, pasir, dia pun pakai kencing. Orang Arab ni dulu tidak ada tandas, buang air ni di padang pasir. Sedangkan zaman sekarang yang ada tandas pun, bukan semua orang Arab berjaya buang air di tandas pun. Pergi di Mesir, tuan-tuan tahu, pergi di Mesir, orang Mesir terkenal kencing di dinding. Betul, siapa pernah belajar Mesir? Ustaz belajar Mesir, dia orang tahu kencing di dinding. Oh, dah Sahib Samahah, Dr. Juanda, dia tahulah duduk belajar di Mesir. Kata kencing di dinding di Mesir ni terkenal. Tambah orang Arab pakai jubah. Arab ni bukan semua Arab, Arab Mesir, dia di Afrika. Sehingga ada cerita ni tak betul lah. Orang buat cerita, saya tengok hari ni semalam gambar Husni Mubarak masuk dalam penjara. Ada Dr. John datang buat cerita apa kononnya oleh kerana kerap orang Mesir ni kencing di dinding. Apabila Jacques Chirac, Perdana Menteri Perancis, datang melawat Mesir, jadi dia duk tengok apa pasal orang Mesir menghadap ke dinding ramai. Jadi dia nak tengok, bila dia nak tengok, Mubarak kata jangan. Jadi dia pun dia nak tengok, dia tengok kencing di dinding. Dia kata pada Mubarak, apalah punya teruk Mesir, rakyat kau ni kencing tak ada tamadun dan sumbangan. Konon cerita lah, bukan betul pun. Bila Mubarak pergi ke Paris, melawat Paris, dia tengok benda yang sama ada di Paris juga. Jadi Mubarak kata ini peluang untuk dia kutuk balik rakyat Perancis. Jadi dia pun nak pergi tengok. Jacques Chirac kata tak payah jangan. Dia nak pergi tengok. Dia pergi tengok orang Mesir juga. Tengok di mana pun kononnya. Tapi tak apa, cerita Badawi masuk ke dalam masjid dan kemudian kencing di dalam masjid. Kita tahu Nabi SAW larang para sahabat daripada buat apa-apa kat dia. Dan apabila dah habis dia kencing, Nabi panggil. Nabi kata inna hadhil masajid la tuslah li hadzal bawl wa hadzal qadar wa innama buniya li qira'atil Quran was salati li dzikrillah wa qira'atil Quran was salah wa qira'atil Quran. Ni masjid ni bukan dibina, masjid ni tak boleh buat benda kotak-kotak ni. Nabi nak bagi faham, dia badui padang pasir, dia pemikiran padang pasir. Tuan-tuan, nak bagi manusia bertamadun ni bukan senang. Nabi kata masjid tak boleh ni, kencing-kencing kotak-kotak tak boleh. Bukan untuk tu orang bina untuk mengingati Allah, untuk salat dan untuk baca Quran. Dia kata baguilah Muhammad. Orang lain nak pukul aku, dia tak bagi, dia habaq aku lelah. Dia kata Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada.
Dan sebagian riwayat dia kata, Allahumma ghafirli wa li Muhammadin wa la taghfir ma'ana ahad. Ya Allah, ampunlah aku dan Muhammad, dan jangan kau ampun siapa-siapa pun, kami dua orang saja. Dia punya otak dia tu, otak padang pasir. Jadi Nabi SAW kata, laqad ihtadharta wasi'an. Nabi kata, sesungguhnya engkau telah menyempitkan perkara yang luas. Engkau telah sempitkan benda yang luas. Rahmat Allah sangat luas, jangan sempitkan. Tak usah suruh Allah rahmat kita dan dua orang lain, jangan. Suruh biar Allah rahmat semua orang. Hadirin dan hadirat, dia badawi di padang pasir. Dia tak reti bahasa. Nabi banyak bertolak ansur dengan mereka. Sebab mereka ini badawi. Mereka tak tahu. Sahabat kata, kami suka kalau orang badawi datang. Orang Badui datang, dia tanya Nabi kok mana pun, Nabi tak marah kat dia. Sebab Nabi tahu macam itulah mereka. Dia fikir macam tu dia. Kita nak kata orang asli lagi sensitif kalau ada orang yang asli. Kita pun memang asli pun, orang kita bukan robot pun kan. Tapi Nabi layan mereka. Sahabat suka kalau datang orang Badui, dia tanya Nabi soalan. Dia tanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang mencipta langit dan bumi? Nabi kata Allah. Siapa yang mencipta ni bukit bukau? Nabi kata Allah. Dia kata, dengan nama Allah yang mencipta langit dan bumi dan bukit-bukit, Allahu ba'athak. Dengan nama Allah mencipta langit dan bukit bukau ni, aku nak tanya, betul ke Allah hantar menjadi Nabi? Dia tanya Nabi. Nabi kata, Allahumma na'am. Nabi kata, ya. Nabi kata, ya. Lepas tu dia kata, dengan nama Allah yang menciptakan semua ni, betul ke Allah suruh kami semayang 5 waktu? Nabi kata, ya. Dia kata, tak apa. Pasal wakil kau datang, bak macam tu, aku nak balik habak tak kau pun macam tu lah. Simple je dia fikir. Dia tak payah mengaji pandai-pandai macam kita. Tapi dia berjaya mengislamkan satu kabilah dia. Sekali dia jumpa Nabi. Tapi Nabi kata kat dia, Nabi kata pada orang jenis ni, laqad ihtadharta wasi'an. Engkau telah menyempitkan benda yang luas. Rahmat Allah luas, jangan sempitkan. Tuan-tuan, kita ramai mengaji, sebahagian pergi universiti, tapi kita sempitkan rahmat Allah bila terang tentang agama. Seolah-olah Allah tidak merahmatkan melainkan satu mazhab sahaja. Allah tak rahmatkan melainkan satu parti. Allah tak rahmat melainkan satu kumpulan je. Kita lebih teruk. Kita mendapat pendidikan. Nabi larang dia, Nabi kita jangan sempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas. Tapi manusia apabila dia bermain dengan agama, kadang-kadang dia sempitkan, seakan rahmat Tuhan tak dapat melainkan puak-puak kita saja. Ini antara perkara yang bahaya di dalam pemikiran manusia, yang mesti untuk kita kikis. Agama datang untuk memberikan rahmat kepada seluruh semua orang. Sebab itu apabila kita sebut istighfar, kita mengambil daripada kalimah ghafar. Kita ada orang nama Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar. Perkataan ghafar, bila kita terjemah Melayu, kita kata Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah. Perkataan ghafar bukan saja maksud ampun dalam bahasa Arab, tapi perkataan ghafar bermaksud Allah ini menutupi kesalahan kita. Dia tutup, tuan-tuan, dia tutup aib kita. Jika Allah buka aib saya dan aib tuan-tuan juga, tidak ada di antara kita yang dapat berjalan. Jika Allah buka semua keaiban-keaiban kita yang kita tak mau orang lain tahu, kita tak boleh berjumpa dengan orang lain pun. Allah menutupi. Jika Allah buka apa yang ada dalam jantung hati kita, kita susah. Mungkin kita duduk sembang dengan dia, Allah bagi kita orang lain tahu apa yang duduk ada dalam hati kita. Kita duduk dengki kat dia, kita duduk meluat kat dia.
Mungkin kita pergi bersembang dengan rumah dia, kita pergi berkenan ke anak dara dia, kita nak tutup benda tu, Allah buka. Allah tak jadikan tutup. Ada orang pergi berkenan dengan bini orang, Allah tak bagi tutup. Tapi kadang manusia ada berbagai lintasan dalam kepala dia, tapi Allah tutup lintasan itu kerana Allah Ghafar. Kerana Allah Ghafar, rahmat Allah, di antara rahmat yang besar, ia mengampun, dia Ghafar, dia mengampunkan kita. Dan kita berjalan di atas muka bumi ini dengan kita semua diampun dan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla keaiban-keaiban ini. Hadirin dan hadirat, saya nak sentuh hal ini kepada satu sudut. Inilah agama. Bila kita nak berhujah dengan orang, kita hujah bukan saja dengan dalil, tapi kita pujuk juga perasaan orang supaya terima. Saya dulu sebut, tuan-tuan, macam mana manusia bila kita ada ibu bapa. Kalau ibu kita kata kepada kita, engkau ni, awak ni ataupun hang ni, bila ada masa-masa lapar, mainlah melawan aku ni, kita rasa ini suatu perkataan yang tak layak untuk mak kita kata. Pasal kita anak dia tak tentu, tak payah tunggu masa lapang. Bila mak kita perlu, mak kita panggil kita mesti main. Tapi bila mak kita yang jaga kita daripada kecil, yang asuh, yang didik kita, menggunakan satu bahasa yang sangat baik dengan kita, kalau hang lapang mainlah, kita rasa macam bersalah dengan perkataan mak kita. Quran kata, Allah kata, wa idza faraghta fansab, wa idza faraghta fansab, maksudnya apabila engkau itu lapang, maka beribadatlah. Jauh mana Al-Quran memujuk manusia. Allah kata bila lapang beribadatlah. Padahal manusia tak perlu tanya bila lapang, dia mesti beribadat kepada Allah. Tapi Allah memujuk perasaan manusia. Nabi apabila datang, dia pujuk orang, dia gunakan hujah, dia gunakan dalil, tapi agama memujuk manusia. Tuan-tuan, Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, masa Anas masih kecil, umur 10 tahun, dia bawa Anas mari jumpa Nabi SAW. Dia serah Anas kepada Nabi. Dia kata biarlah Anas dia berkhidmat dengan Nabi, apa-apa yang dia boleh tolong Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Anas kata Nabi kadang-kadang suruh dia pergi sana sini. Satu hari Nabi suruh dia pergi, dia sampai tengah jalan, dia tengok budak-budak duduk main. Dia kata aku dapati as-sibyan yal'abuna fi suq, budak-budak main di pasar. Aku berhenti main dengan mereka, sedangkan Nabi suruh aku pergi buat satu benda. Tengah-tengah aku duduk main, Nabi main, Nabi pegang belakang aku. Dia kata aku fanadhartu ilai, aku pun pusing tengok Nabi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gelak. Nabi kata ya Unais, adhahabta haitsu amartuk, wahai si kecil Anas, wahai si kecil Anas. Anas tak? Unais ni bahasa Arab, supaya mengaji bahasa dia tasghir. Wahai si kecil Anas, dahkah hampi yang mana aku suruh tu? Dia kata wallahi ya Rasulullah, aku nak pergi ni. Tapi kata Anas sambung dia, aku duduk dengan Nabi sejak mak aku suruh, tak pernah macam salah apa pun aku buat, tak pernah. Dia kata limadha sana'ta hadha ya Anas, pasal apa hang buat ni wahai Anas? Dia tak pernah katakan, dia hanya kata mengapa tak kau buat macam ni. Akhirnya Anas menjadi antara rawi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi.
Kerana setiap kali Anas meriwayat, dia meriwayatkannya dengan penuh perasaan sayang dan kasih kepada Nabi SAW. Inilah khitab dini, dia panggil. Inilah bicara agama, berbicara pada minda manusia dan berbicara kepada hati sanubari manusia. Masalah kepada pengajaran agama, jika satunya dia nak ajar, nak berhujah dengan akal manusia, dia tak pujuk perasaan orang. Satunya duk main perasaan orang, dalil tak ada. Oh, kita patut buat yang ni, tapi dalil tak ada, sumber dalil tak ada. Ini dua masalah. Hadirin dan hadirat, agama Kristian dulu mereka sangat berkuasa di Eropah. Siapa saja yang tak setuju dengan mereka, mereka gabung. Church dengan kuasa, dengan state bergabung. Pemerintah mesti dengar keputusan daripada gereja, terutama keputusan daripada Vatikan. Ramai orang dalam sepanjang sejarah mereka bakar. Yang mana tak setuju dengan mereka, mereka hukum, mereka pulau. Mereka ada banyak kaedah. Bakar api besi supaya merah menyala besi, kemudian mereka masakkan isi orang-orang yang menentang mereka. Di Spain, saya pergi ke Alhambra. Di Spain, dia bunuh begitu ramai orang-orang Islam. Di serata Eropah, pembunuhan, bakar, bunuh ramai. Sehingga akhirnya orang jemu dengan Kristian. Orang buat satu benda dalam Kristian ini, rakyat Kristian sendiri rasa Kristian agama telah mengganggu kehidupan mereka. Dan kita tahu revolusi Perancis yang kebanyakan tuan-tuan belajar, yang selalu kita sebut, hasil daripada revolusi Perancis, agama dipisahkan daripada negara. Yang ini yang sebahagian orang kita sebut sekular. Tapi sekular sebenarnya bukan seperti mana yang dipaham oleh sebahagian orang Islam dalam negara orang Islam. Bukan itu. Sekular yang dibuat oleh Perancis ialah mereka ini memisahkan agama dari gereja. Daripada gereja tak boleh lagi ada direct authority over the state. Tak boleh lagi turun menguruskan negara. Gereja tak boleh kata kita kena gantung dia ni, kita kena bakar dia ni. Gereja tak boleh. Yang ni kuasa orang politik. Saya nak cerita, sebahagian para pengkaji sekular menyatakan antara penyumbang kepada sekular barat ialah pemikiran Islam. Saya nak sebut, tuan-tuan, ini tidak dibuat oleh Islam. Apa yang di gereja buat, Islam tak buat. Tangkap orang, bunuh orang atas nama agama, ini hanya dibuat oleh para pemerintah yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Nabi tak buat benda ni, Khalifah tak buat benda ni, Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka yang tangkap, bunuh orang. Apabila dipisahkan, apa yang state buat? Kerajaan mesti untuk memberi jaminan, kerajaan kena guarantee equal rights for all citizens, mesti bagikan hak yang sama untuk semua rakyat. And have, kerajaan kena respect. Apa dia? Kerajaan kena respect individual belief, kepercayaan individu. Kerajaan kena hormat. Dan kerajaan kena hormat juga iaitu religious practice. Apa yang mereka amalkan, agama yang mereka amalkan, kerajaan tak boleh kacau. Sebab itu dia tak boleh kacau orang Kristian punya amalan, dia tak boleh kacau orang Islam punya amalan, dia tak boleh kacau orang Buddha punya amalan. Sekular mendapat tempat dalam hati rakyat di Eropah. Mereka sayang sekular, kerana sekular menghalang pihak berkuasa agama
masuk campur di dalam public domain. Dia panggil masuk campur dalam urusan orang ramai. Kalau tidak, orang nak pilih keputusan pun tak boleh, orang nak fikir pun tak boleh. Ni ada dalam sebahagian negara ortodok orang Islam. Orang nak bagi pendapat kedua pun ditangkap, orang nak bagi pendapat yang ketiga pun dihalang, orang nak baca buku pun di-ban. Inilah yang dibuat oleh Kristian Eropah. Dan ini menyebabkan kemuncak kepada kebangkitan itu. Maka mereka bangkit, mereka tak mau lagi. Tapi orang Islam apabila sebut inilah sekular, menyebabkan ramai orang pemikir muncul, sains berkembang. Pasal apa? Pasal geng agama tak masuk campur. Kalau tidak, dulu nak buat sikit kajian tentang bulan apa, geng gereja kata yang ni sesat. Padahal gereja bukan saintis. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia kata sesat. Dia jahil. Al-insan aduun ma yajhalu. Manusia itu musuh apa yang dia jahil. Lalu mereka pisahkan. Tetapi apabila Mustafa Kamal Atatürk ambil sekular ni, kononnya main bubuh di Turki. Ini sebab tu di Malaysia sampai sekarang tak habis dobah kontu sekular, siapa tak sekular. Ambil pemikiran sekular ni main bubuh kat Turki. Kamal Atatürk sebenarnya, saya bukan puji sekular. Kamal Atatürk sebenarnya dia tak buat macam yang Perancis buat. Sebab tu orang meluat kat sekular. Kamal Atatürk, Perancis buat jangan masuk campur urusan agama orang. Kamal Atatürk dia masuk campur. Orang pakai serban salah, orang baca Quran dalam bahasa Arab salah, orang khutbah dalam bahasa Arab salah, orang berimpun untuk cakap, orang mengaji sekolah Arab salah. Yang itu bercanggah yang apa yang dibuat di Perancis. Tapi Kamal Atatürk kata inilah sekular. Maka orang Islam ingat sekular ni musuh Islam. Sekular ni nak memerangi Islam. Sebab tu sebahagian tokoh-tokoh politik kata sekular ni parti sekular, ni kumpulan sekular. Saya tak tahulah, mungkin ada sungguh ke tak sungguh. Tapi kan ini geng sekular. Kerana pada dia sekular itu maksudnya perang Islam. Pasal apa? Kamal Atatürk. Kamal Atatürk bukan model sekular yang barat faham. Sekular di barat, orang Islam boleh cakap Islam kat tepi jalan, cakap pergi. Dia tak akan kacau. Jangan kacau orang lain, dia tak. Kamal Atatürk tak boleh. Pakai serban pun salah. Itu bukan apa yang Perancis mau. Maka menyebabkan tuan-tuan, sepanjang kebangkitan sekular di barat itu, dia mula dapat masuk dalam otak orang. Saya kata tadi, dia bercakap pada orang, bukan saja hujah pada orang. Orang pun rasa syok. Bagus sekular ni, tak kacau kita. Tapi sekular di dunia Islam, dia dibenci. Walaupun dia datang berbagai-bagai hujah, dia dibenci sebenci-benci. Bourguiba mai di Tunisia, dia buat macam Kamal Atatürk. Sebab tu rakyat Islam bangkit di Tunisia, rakyat Islam bangkit di Egypt. Bila bangkit di Egypt, orang barat kata mereka ini anti sekular, mereka ni puak-puak orang Islam ni, kerana mereka ini golongan Islamis, puak Islam sebagian. Tapi mereka kata kami nak memberikan kebebasan kepada orang ramai. Apa yang tak diberi oleh rejim-rejim yang menyatakan mereka sekular. Orang barat keliru. Mereka ni sekular ke Islamis? Mereka keliru sebab sekular yang dipaham oleh orang Islam ni benda lain, dan Islamis yang dipaham oleh Islamis yang mereka faham halang orang. Sekular yang kita faham halang orang. Dua-dua faham halang. Sekarang kata dua-dua kata kena buka. Apabila kena buka, ini adalah ideal Islam. Kerana kita kata Islam bercakap kepada manusia, pada jiwa mereka dan pada hujah. Saya nak sentuh hal ini pasal ada perkembangan termasuk dalam negara kita. Sekali saya buka sesi soal jawab. Saya tak ada dalam ni, tapi saya tengok macam mari dunia sekarang terbuka. Dunia Facebook, kita susah. Tuan-tuan nak cakap apa, semua akan ada pengikut.
apabila Arsyad Manji datang ke Malaysia, Irsyad Manji datang ke Malaysia, dia ni memang yalah, dia menyeleweng sesungguh-sungguhnya lah. Satu orang pengamal seks yang salah, menggunakan pula nas-nas Al-Quran dengan penafsiran dia. Dan tuan-tuan kena tahu, dia ada followers. Ada orang yang baca. Orang baca. Misi. Saya lalu juga pergi ke gereja-gereja di Oxford tu. Gereja sekarang dah tak ada puasa. Bila tak ada puasa, dia buat apa? Nak pujuk orang. Orang tak mau. Dia terpaksa love, sayang, cinta. Jangan menghukum. Sila jemput datang. Yang ni yang masjid tak buat. Orang kata, ramai orang kata tengok Kristian agama kasih sayang. Saya bukan nak komplain Kristian, tapi saya nak kata cerita kasih sayang punya pendekatan ni, cerita ni baru ni. Sebelum pemisahan ni semua bunuh ni. Tangkap, bunuh, bakar, tangkap, bunuh, bakar. Ni dah habis kuasa dah tak ada. Baru orang Islam pun di negeri barat pun macam tu juga. Bila tak ada kuasa, semua cakap apa? Bahasa dia elok. Baguslah belajar. Kerana agama datang bukan suruh paksa orang. Agama datang supaya bercakap dengan orang elok-elok. Wa qulu lin-nasi husna. Cakap pada manusia dengan cara yang elok, Quran kata. Bukan cakap pada orang Islam, cakap pada manusia dengan cara yang elok supaya manusia faham apa yang Tuhan mahu. Arsyad Manji, dia bercakap tentang cinta. Ada followers dia. Dia mai ke negara kita. Tuan-tuan, zaman sekarang ni, saya bukanlah nak komplain cakin ke apa, tapi tak apalah, terpulang lah. Zaman sekarang ni, zaman manusia kena dialog dengan dia. Bukan masalah dia tu, masalah pengikut dia. Inilah kerja pihak-pihak badan-badan berkuasa agama ni. Dia kena panggil orang macam ni, kena dialog dengan dia. Bila mereka tewas pada hujah dan pemikiran dan pada perasaan juga, mereka tewas. Kalau kita hanya setakat ban mereka, saya tak kata salah, betul. Ban saja buku dia akan hanya menimbulkan spekulasi baru. Orang kata tu lah, tak kerti nak hujah. Sedangkan agama dibina atas hujah. Dan dia memujuk juga perasaan orang. Kalau kita hujah kuat tapi kita maki orang tak mau. Orang tak mau. Malang sekali ketika gereja dah ubah style pasal dia dah tak ada kuasa. Ramai dunia Islam tak ubah perangai lagi. Masih lagi siapa yang tak ikut kami hukum. Manusia mungkin terpaksa akur, tapi jiwa dan akal mereka tidak tunduk. Maka pada jangka masa ke depan ni, kalau benda ni berterusan macam ni, orang rasa orang tak mau agama ada ni. Kerajaan menjadi lebih tidak popular dengan pendekatan yang seperti ini. Sebab tu pendakwah-pendakwah yang lain daripada kerajaan, di pihak kerajaan sekarang popular. Sebab orang nak bercakap benda yang jangan kau guna kuasa atas kami. Kau bagi tahu apa yang kami nak tahu. Dan ini penting. Siapa yang di dalam perlih ni juga, dan semua orang, kita kena bercakap dengan orang. Agama tak boleh awak dengar apa yang saya bagi tahu. Wa qulu lin-nasi husna. Cakap kepada manusia dengan cara yang baik. Supaya manusia faham. Ini agama. Nak minum ubat pun kita kena tengok peraturan. Ini nak mengamalkan satu perkara yang dikaitkan dengan Tuhan. Mestilah manusia kena faham. Bukan saja kena faham, manusia kena ikhlas. Nak jadikan manusia faham dan ikhlas itu, hendaklah akalnya terima, perasaannya juga aku. Dan kita akan tengok lagi banyak lagi siri demi siri akan berlaku dalam negara kita ni. Macam-macam perkembangan-perkembangan yang akan berlaku. Orang tu main, pemikiran itu main, aliran ni main. Kerana negara ni negara terbuka. Hatta Syiah berkembang Malaysia.
Kita ni bukan, saya tidak pernah sokong Syiah, tapi the way, cara untuk kita uruskan dengan Syiah, dengan hanya kata awak salah, jangan cakap, kami saja cakap, ini hanya menambahkan pengikut orang lagi. Begitu juga dengan grup sunnah, mereka pernah buat, jangan cakap, kami je cakap. Akhirnya apa? Akhirnya ramai orang ikut. Agama ialah dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kalau kata, oh tak laratlah kita nak bujah daripada cakap pandai, jangan duduk tempat tu, turun. Bagi orang yang reti cakap. Ini adalah tanggungjawab memikul agama pada peringkat ini. Tuan-tuan, soalan yang sama, ayul amalil afdal, ayul islamil khair, apakah amalan yang paling baik? Ayul amalil khair, apakah amalan yang paling baik? Soalan macam-macam, tapi apakah amalan yang paling baik? Apakah Islam yang paling baik? Ada 5, 6, 7 hadis tanya pada Nabi. Nabi jawab semua soalan itu dengan jawapan yang berbeza-beza. Soalan sama. Sebab berbezanya orang yang bertanya. Ada orang yang Nabi jawab al-imanu billah, ada orang yang Nabi jawab tentang jihad, ada orang Nabi jawab surah birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa, ada orang yang Nabi tekankan masalah haji, ada orang pesan kepada Nabi, Nabi suruh istiqamah, ada orang suruh Nabi pesan pada dia, Nabi kata jangan marah. Nabi jawab berdasarkan zaman, berdasarkan latar belakang orang. Kita kena jawab berhujah tentang agama ini juga berdasarkan keadaan yang dihadapi oleh orang Islam hari ini. Anak-anak kita zaman sekarang tak sama dengan zaman dulu. Dan kita akan hadapi, dia akan tahu banyak benda. Dia pergi ke internet, dia tahu banyak amalan. Macam-macam orang cakap tentang Islam. Dan juga sama juga amalan sunnah di perlis ni, tak boleh dia kata kita yang sunnah. Satu hadis mungkin ada 2-3 penafsiran. Maka apabila satu hadis ada 2-3 penafsiran, Islam mengiktiraf banyak penafsiran. Yang masalah tak ada hadis, yang tu kita tak mau. Di mana nak letak tangan, atas dada ke, bawah daripada dada ke, banyak penafsiran. Banyak penafsiran. Orang turun daripada sujud, turun lutut dulu ke, turun tangan dulu, banyak penafsiran. Hadis-hadis tu, tapi 2-3 penafsiran. Hatta ulama khilaf. Nak gerak jari bergedik-gedik ini kan, nak senyap jari, ada 2-3 penafsiran. Hadis-hadis tu. Kerana kadang-kadang Nabi sendiri memperbagaikan amalan itu. Memperbagaikan amalan itu. Dan kita tak boleh kata, yang ni kita dah set dah lah, jangan tanya. Berbagai penafsiran. Maka dengan itu, inilah agama yang datang bercakap pada manusia pada setiap zaman. Sebab itu, Islam tidak seperti Kristian. Ini kalau, yalah mungkin kalau bila rakaman ni, mungkin orang Kristian tengok dia kecil hati. Tapi, hakikat dari segi sejarah. Bila Islam datang ke Spain, dia nak pergi ke Eropah, orang Kristian takut. Dia tak mau terima ni buku-buku Islam ni, gereja bad, gereja hukum, gereja bakar, orang yang terpengaruh dengan sains Islam, dengan pemikiran Islam. Tetapi apabila buku-buku Greek dan Yunan, ilmu filosofi, ilmu falsafah masuk ke dalam dunia Islam, dia diterjemahkan. Dia telah melahirkan banyak intelektual Islam. Lahirnya Al-Imam Al-Ghazali, lahirnya juga Ibn Taymiyah walaupun dia mengkritik Al-Ghazali. Lahirnya sebelum itu Abu Hasan Asy'ari dalam mazhab Ahlus Sunnah. Lahirnya juga Al-Maturidi. Mereka ini semua ulama-ulama Ahlus Sunnah yang berinteraksi dengan apa yang berlaku pada penterjemahan ilmu-ilmu baru. Mereka berkembang pemikirannya. Mereka tak lagi, mari Abu Hasan Asy'ari tak lagi jawab hujah seperti mana yang dijawab oleh Imam Ahmad. Kerana zaman sudah berubah, dia terpaksa berurusan dengan falsafah. Lalu dia menggunakan ilmu falsafah untuk menjawab orang-orang falsafah. Ini adalah perkembangan zaman.
Dan Islam akan terus. Dan Islam dalam negara kita, tuan-tuan akan tengok, dan selepas daripada pilihan raya yang ke-13 nanti akan berlaku lagi perubahan lanskap, dan kita kena cari di mana kedudukan Islam. Nak duduk macam ni saja ke? Jangan tanya kami berkuasa, ataupun Islam kena jadi manusia yang turun, bercakap kepada manusia, bercakap tentang jiwa manusia, bercakap memujuk manusia, dan berhujah juga mendatangkan dalil-dalil yang kuat untuk manusia faham agama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya buka sesi setakat itu dulu. Saya buka sesi pada soal jawab, pada saya pun bukan buat satu persediaan nak mencabar malam ni. Dan jika ada sesuatu untuk tuan-tuan tanya, insya-Allah kita boleh bincang. Silakan. Syekh Rabi'. Oh, saya tak tengok. Kita ada beberapa orang dalam dunia ni yang mereka ini, tuan-tuan, mungkin tak apa, saya berbeza dengan orang yang nak berbeza dengan saya. Dari segi aliran golongan tertentu, iaitu Ahbash. Ahbash dia ada Abdullah Al-Hariri. Dia ni kerja dia skapi dan sesatkan orang. Dia kafirkan habis. Tak kira ulama-ulama Saudi perasan tak tinggal yang tak kafir, semua kafir. Nama kata hak pro salafi, kafir. Dia bukan saja kafirkan hak salafi, hak aliran Asy'ariyah sama macam dia pun, hak dia nampak kenduk sikit pun dia sesatkan. Dia kafirkan Al-Buti. Qaradawi tentu dia kafirkan. Dia kafirkan Ibnu Taimiyah. Tentu dia kafirkan Ibnu Qayyim. Ini nama dia Ahbash, Habsyi. Di Saudi ada orang hak jenis ni, iaitu aliran Madkhali. Aliran Madkhali dibawa mari ke Malaysia oleh sebahagian mereka yang menganggap sebagai pro salafi. Aliran ini menganggap orang selain daripada pemikiran Madkhali ini sesat. Sesatkan, tak apa, sesatkan Hasan Al-Banna. Saya tidak pernah kata saya ikut Hasan Al-Banna. Sesatkan Syekh Qutb. Ramai orang kritik Syekh Qutb, tapi nak sesatkan. Sesatkan Qaradawi. Sesatkan juga A'id Qarni, hak tulis buku La Tahzan. Sesatkan juga apa nama Salman Auda. Dan ramai kebanyakan ulama-ulama Saudi, bahkan kibar ulama Saudi sesatkan. Mufti Saudi bagi amaran dan mereka. Mereka jadikan siapa saja Asy'ariyah memang sesat. Asy'ariyah sesat. Ini apa yang mereka kata. Saya kata Asy'ariyah ke Salafi ke masih dalam kerangka ahli sunnah, tetapi dalam cara pendekatan yang berbeza. Cara pendekatan berbeza. Mungkin kita kata yang ni kurang kemas, itu persoalan kita boleh bahas di sudut intelektual. Tapi orang yang Asy'ariyah sepanjang sejarah ramai. Seperti mana aliran Salafi juga ramai. Al-Imam An-Nawawi dia mentakwilkan sebagian sifat. Ibn Hajar ada sifat yang dia takwil. Al-Baihaqi ada yang dia takwil. Demikian di pihak sini Al-Lalakai, Ibn Khuzaimah, ini yang Salafi ni aliran. Ibn Taimiyah, semua ini ialah imam-imam ahli sunnah wal jamaah dengan pendekatan yang berbeza. Tidak ada keperluan untuk kita menyesatkan mereka. Manusia mentakwilkan tentang Allah, hatta mungkin kita tak setuju tentang tangan Allah. Satu pihak kata tangan bagaimana yang layak dengan kita terima, itu mungkin lebih dekat. Hasan Al-Banna sendiri kata wadhalika aslam, itu lebih selamat. Satu pihak kata lagi tangan dengan makna kekuasaan.
Mungkin kita rasa salah atau apa, tapi ini tidak membawa pada kufur. Satu penafsiran. Mungkin kita kata rajih, marjuh dan seumpamanya, kita boleh kata. Hatta Allah fis sama dengan banyak penafsiran. Allah fis sama. Tapi bila tuan-tuan pergi dunia ni, planet bumi ni debu ya. Di mana pun tunjuk ia sama. Dia langit. Maka berlaku banyak penafsiran. Langit itu langit mana? Ataupun sama itu dengan makna ulu yang tinggi. Macam-macam penafsiran. Tapi saya kata takkan. Walaupun kita cenderung kepada tak mentakwilkan, serahkan urusan ini pada Allah Ta'ala, ini satu hal menyesatkan hal. Maka berlakulah pemikiran sesat-nyesat. Kita kata salah, amalan yang tak ada dalam sunnah kita tak mau. Tapi benda ni dah pi kepada isu-isu kan. Tapi Madkhali lebih. Madkhali masukkan satu benda. Berkelahi di Eropah bila puak-puak Madkhali masuk. Apa maksud? Siapa yang kritik kerajaan terkeluar daripada ahli sunnah. Ini benda besar. Siapa yang tak setuju dengan kerajaan terkeluar dengan ahli sunnah. Maka mereka menghukum ramai orang terkeluar dengan ahli sunnah hanya kerana kawan tu tak sama dengan kerajaan. Mereka support Qaddafi. Mereka support Zainal Abidin bin Ali. Mereka support Husni Mubarak. Tapi alhamdulillah akhirnya bila jatuh mereka dah tak support lah. Tapi mereka tak support Hafidh al-Assad. Sebab apa? Sebab kerajaan Saudi menghantar bantuan untuk juga menentang kerajaan Hafidh al-Assad. Tapi kalau ikut peraturan, awak kata tak boleh tentang kerajaan, termasuk orang Syria. Tapi oleh kerana saya kata sesat ini sesat politik. Saya bukan masalah orang kritik kerajaan tak kritik kerajaan, tapi hendaklah kita adil dalam semua benda. Apa kata kalau satu hari kerajaan itu bertukar, tidak berpihak pada pihak awak? Awak nak kritik dia, adakah ketika itu awak berkeluar dari sunnah? Dan masalah apabila sentiasa saya kata siapa yang nak kritik hendaklah mengikut manhaj ahli sunnah. Tapi saya tak kata pada kerajaan awak hendaklah mengikut manhaj ahli sunnah. Adakah Husni Mubarak telah mengikut manhaj ahli sunnah? Adakah Qaddafi telah mengikut manhaj ahli sunnah? Balik pada pembahasan tadi yang saudara kita tanya. Ini adalah perkara yang sebenarnya tak perlulah nak berbalah apa, tetapi akhirnya jadi perbalahan dalam dunia orang Islam di Kanada, di apa. Setelah ada satu masjid orang Islam tak sembahyang kerana datangnya aliran ini. Kita tak boleh. Puak-puak ni tak boleh sembahyang dengan mereka sebab mereka ni tidak ikut manhaj seperti mana yang Madkhali pegang. Dan ini jadi masalah dan mudah-mudahan kita abdi Malaysia tak. Saya kata kerajaan boleh dikritik, tapi yang tak betulnya orang pergi maki hamun. Maki hamun ni tak betul lah. Tapi takkan kerajaan tak boleh dikritik? Takkan orang tak boleh bagi pendapat kedua? Takkan kita tak boleh bertegah dengan kerajaan? Sayyidina Umar lagi apabila dia duduk, dia berdiri dalam majlis, dia kata as-sam' wa ta'ah, dengar dan taat. Salman bangun dan menyatakan la sam' wa la ta'ah, tak dengar dan tak taat. Mahlan ya Salman, nanti luar Salman pasal apa ni? Dia kata aku tengok nu pakaian datang daripada Yaman, semua orang dapat seorang selai. Pasal apa aku tengok engkau pakai berdolai? Umar ni tinggi. Ahli sejarah kata kalau dia naik kaki kuda sampai kaki dia sampai bawah. Tinggi orang tak? Dia takut, tak cukup kan. Aku ambil bahagian satu lagi, bahagian Ibnu Umar, anak dia pun rakyat juga, dapat juga seorang selai. Bangunlah wahai Abdullah, bagi tahu depa bahawasanya hak satu gini aku ambil hang punya. Dia pun bangun hak satu gitu. Oh aku ambil bahagian itu. Sama kata la asma. Sekarang kita dengar datang. Masalah ini dalam dunia Islam ada. Macam mana awak kata langsung tidak boleh dikritik
dan berikan pandangan yang berbeza. Padahal zaman tu tak ada parlimen. Sekarang orang ada parlimen, orang masuk parlimen, orang diberikan satu sistem yang kita tak setuju. Orang maki orang, kita tak setuju buat maki orang, tapi kita jangan kita tak boleh. Bila tak boleh, dia tak boleh untuk semua. Hukum ni dia tak boleh macam tu. Usamah bin Qatadah, dia tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai orang yang pemerintah yang tak betul ketika Sa'ad menguruskan Iraq. Sa'ad ni betul, Sa'ad ni sahabat Nabi, dijamin syurga. Sayyidina Umar ambil tindakan kat Sa'ad. Pasal dia kata Sa'ad ni tak memerintah dengan adil, wala yaqsamu bisawiyah, tak bahagi benda dengan adil, wala yaghzu fil ghaziyah, kemudian tak ikut berperang. Macam-macam dia. Sa'ad doa kat dia. Usamah bin Qatadah, Umar hantar Muhammad bin Maslamah pergi ke Iraq. Pergi tanya satu masjid ke satu masjid, apa pendapat kamu? Madza taqulu fi amirikum? Apa pendapat kamu ni tentang gubernur ni yang khalifah nanti? Orang masjid, satu masjid demi satu masjid, semua kata baguslah, sahabat Nabi zaman pemerintahan Umar. Sehingga pergi ke masjid Bani Hafs. Masa tu lah dia bangkit. Dia pun memang pakat dah nak penanya Sa'ad. Dia kata dia tak betul semua. Tapi saya nak sebut kata-kata Al-Imam At-Tabari. Dia kata dia pergi satu masjid ke satu public inquiry dia buat. Kata Al-Imam At-Tabari, walam yakun al-amru bisir min sya'nihim yawma idin. Bukanlah ketika itu perkara urusan dengan pemerintahan ni, nak tanya tentang kualiti pemerintah ni dibuat secara senyap-senyap. Dia buat terbuka, tanya ayat. Apa pendapat orang ramai ni? Boleh ke ni? Kita nak lentik kawan kita ni. Takkan orang ramai kata PBC dia telinga. Berapa ribu orang nak bisik telinga khalifah? Nak catat, mana nak ingat. Ini urusan publik. Dosa ni ada dua, saya sebut. Ada dosa peribadi dan ada dosa yang membabitkan urusan umum. Dosa peribadi, kawan ni pergi kacau nak darah orang ke, dia pergi mengorat orang ke, pergi judi ke, dosa dia berzina ke, yang ni agama suruh tutup. Ini dia Allah Ta'ala. Tak boleh buka, haram. Nak tegak-tegak ni, nak pergi jadi bahan ceramah tak boleh. Tapi dosa yang membabitkan urusan dia dengan orang, dia zalim orang, dia tindas orang, dia ambil harta orang, dia bunuh orang, takkan nak pergi bisik-bisik. Dosa ini dibahaskan di khalayak ramai, maksudnya ditanya macam mana Salman tanya orang. Bagaimana orang kritik Muawiyah. Tapi masalah, sebahagian orang dia bahas tentang politik, dia kata tak boleh, semua dosa pemerintah kita kena pegang tangan dia, hebat dia. So, yang pegang tangan dia ada bab pegang tangan. Berapa orang larang nak pergi pegang tangan? Ini perkara yang mesti dibezakan. Dan apabila pemerintah tu sendiri yang buat kerajaan terbuka, ada orang kritik sistem demokrasi, kata demokrasi non-Islamik, tidak Islamik. Saya kata demokrasi jauh lebih Islamik dibandingkan, secara perbandingan dengan banyak sistem yang lain dalam dunia ni. Tuan-tuan pilih negara Arab. Apabila dia ada sistem monarki yang mana hanya satu pihak, raja-raja Arab dia boleh ambil minyak Arab, orang lain tak boleh nak tanya, tak boleh nak komplain. Adakah itu lebih Islamik daripada kuasa rakyat boleh pergi pakah tak setuju kau buat macam ni? Ia lebih Islamik. Mungkin tidaklah 100% Islamik, tapi lebih mendekati maksud keadilan yang Islam, daripada satu orang boleh buat apa saja tanpa dipersoalkan. Ada orang kata Sayyidina Umar dulu ambil keputusan tegas orang. Sayyidina Umar ambil keputusan tegas orang, pertama syura berlaku, yang kedua
tidak ada keraguan, no doubt tentang Umar. Rumah dia lebih buruk pada rumah rakyat, baju dia lebih banyak daripada tampung baju rakyat. Kalau dia ambil apa-apa tindakan, orang tak tanya dia. Itu pun sahabat bangkit tanya. Pada hari ini yang semua tak payah ubah nama lah, parti Melayu ke parti Islam, bila dia ada kuasa saja, mereka tetap terlibat dengan interest, self interest, diri kepentingan mereka. Maka mereka berhak ditanya supaya dikawal. Bila mari ajaran Madkhali kata tak boleh persoalkan, ini satu ajaran yang pelik. Kalau nak bercakap politik, kita kena tahu latar politik itu. Bukan semua benda boleh saya dah buat contoh banyak kali dah. Bukan semua benda yang Nabi sebut itu boleh kita laksanakan secara sebiji-sebiji, kerana zaman itu berubah, keadaan masa juga berubah. Nabi kata la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi ahaduhum fi tariq fadruhu ila adyaqihi. Hadis Muslim. Nabi kata jangan mula bagi salam kat Yahudi dan Kristian. Kalau jumpa salah seorang Yahudi dan Kristian di tengah jalan, tolak dia pergi ke tepi, bagi dia sempit. Mau kita buat? Ulama bahas hadis ini sehingga ulama Saudi seperti Syekh Muhammad Salih Ibn Utsaimin, dia kata kita tengok hadis ini tapi kita tengok tak pernah ada riwayat Nabi buat. Dan sahabat telah buka dunia Islam, memberi keadilan pada manusia Yahudi dan Kristian. Tak pernah ada rekod jumpa Yahudi tengah jalan pergi tolak pergi ke tepi. Lalu Ibn Qayyim menakalkan kenyataan Nabi ini kemungkinan merujuk kepada masa Nabi perang dengan Bani Quraizah. Pasal ada kaitan. Hadis lain cerita ni besok kita nak pergi Bani Quraizah. Jadi masa perang tak ada lah Assalamualaikum Baba Syekh, tak ada lah perang. Takkan jumpa perang duk peluk-peluk pula tolak pergi tepi lah, perang. Ada orang dia ambil hadis macam ni nak pergi buat zaman yang tak betul. Saya sebut hantar pada Kelantan juga, Tanah Kudu juga kes yang sama. Banyak contoh apa yang Nabi sebut kena dilihat teks and konteks. Pada suasana mana ibadat tak ada konteks, sembahyang subuh 2 rakaat, baca doa, yang ni tak ada konteks. Hak ni bila pun sama. Kau kata zaman berubah sembahyang subuh jadi 1 rakaat, yang ni tak ada. Tapi urusan muamalah orang, urusan muamalat harian, urusan kita dengan orang, urusan ini membabitkan manusia. Dia tak boleh sama pada satu zaman dengan zaman yang lain. Bukan kerana hadis tu tak sesuai, zaman tu tak sesuai dengan hadis. Macam sekarang, dulu saya bercontoh tentang apa? Price control policy, kawalan harga barang. Pada zaman Nabi telah naik harga barang di Madinah. Sahabat kata, ya Rasulullah, ghala sa'ir fil Madinah. Wahai Rasulullah, ni harga naik di Madinah. Sa'ir mana? Tetapkan harga barang untuk kami. Nabi tak mau. Nabi kata innallaha huwal musa'ir, huwal razzaq, huwal qabid, huwal basit. Nabi kata Allah Ta'ala yang menetapkan barang, dia bagi rezeki, dia yang meluaskan, dia yang menyempitkan. Wa inni arjullah an alqallah wa laysa biyadi ahadan. Aku harap aku jumpa Allah, tidak ada seorang pun di tanganku sikit pun mazlamatin fi damihi aw fi mali, ada sikit pun kezaliman yang aku lakukan pada harta dia ataupun pada darah dia. Maksud Nabi tak mau bila Nabi tetapkan harga barang, esok peniaga mai pada akhirat kelak kan Nabi, ya Rasulullah, saya dah rugi kerana saya beli barang ni banyak ni, saya kena jual banyak ni pasal Nabi dah tetap. Nabi kata aku tak mau, biar mereka buat. Allah luruskan. Para ulama kata apa? Hadis Nabi ni, Nabi bercakap pada konteks peniaga macam zaman Nabi lah. Dia berniaga jujur, mereka pun sahabat, mereka pun tak kena orang lah. Tapi kalau hadis ni dilaksanakan pada zaman ni, tuan-tuan, harga ayam tak tahu sekilo berapa, harga gula kita tak tahu sekilo berapa, kita ambil. Sebab apa? Kita kata no. Memang ada mazhab di dalam ekonomi
school of thought yang percaya tentang masalah free market dalam school of thought di dalam kapitalisme. Tapi ulama-ulama kata, hatta Ibn Taymiyah, tokoh sunnah kata, Ibn Taymiyah kata kalau peniaga tu macam zaman Nabi, iya. Tapi pada zaman dah berubah, peniaga pun tipu orang. Memang kalau tak letakkan harga barang, tak menanya peniaga, tapi penanya siapa? Nanya siapa? Pembeli ya. Hadis-hadis konteks berbeza. Sebab tu saya kata pada Madkhalin kena tahu teks and konteks. Ini politik, kena tanya orang politik sikit. Macam kita pakar kita tahu dalil hadis, tapi bila kita nak buat perubatan, kena tanya doktor perubatan. Dalam perubatan doktor macam mana? Tanya orang politik, hampa politik macam mana benar ni? Kalau kami buat tadi, hampa nak kecoh macam mana? Jangan kita betul orang kami senang nak hampa ni, kau kecoh kau ni. Kita tak jangan. Yang ni ada ruang kecoh. Ini ilmu. Islam mengiktiraf perkembangan ini. Dan ini penting di dalam memahami dalil-dalil agama. Ya. Selesai. Syria menyedihkan. Saya beritahu, pada asasnya memang ahli sunnah wal jamaah tak kata tak boleh bangkit menentang pemerintah secara senjata. Ini dulu. Tapi Syria kesnya dia yang menyembelih rakyat. Dia yang menyembelih rakyat. Saya kata, kalau ada idea orang Malaysia kata bangkit tentang kerajaan Malaysia dengan senjata, itu adalah perbuatan yang haram, berdosa besar. Kerana kerajaan Malaysia, mungkin kita boleh tak bersetuju dengan dia, tapi dia tidak menyembelih rakyat. Jangan ada idea siapa keluarkan dalil ini. Tuan-tuan, ramai dalam YouTube mereka suruh quote saya sebut ni. Ini tak mungkin. Kerana keadaan yang sudah kita ada, kalau kita perang dengan keadaan ini, kita tak dapat, dia tak membawa lebih baik pada yang lain. Tapi itu tidak berarti kita tak boleh kritik. Itu tak berarti tak boleh komplain. Itu tak berarti tak boleh kontes dia di dalam benda yang dia benarkan, seperti pilihan raya. Ni pilihan raya pun ada orang kata haram mengundi, kacau lah. Itu, tapi berperang tak boleh. Syria dia memang sembelih rakyatnya. Bukan mereka mulakan. Dia dah tak jadi pemerintah, dia dah bunuh rakyat siang malam pagi petang. Dan kita tak boleh samakan Syria dengan Malaysia. Saya clear dalam masalah ini. Dan saya ulangi benda ni. Walaupun ramai orang quote yang saya punya, saya ulangi. Kritik nak pergi buat perhimpunan aman buat, tapi mengangkat senjata, menumpah darah orang Islam dalam keadaan negara yang seperti ini, haram, dosa besar. Dan jangan ada siapa yang fikir idea ni. Kok dia mikir dia kalah pilihan raya, kata nak perang dah. Idea ni haram. Saya antara orang yang bukan mesti saya setuju dengan kerajaan, tapi saya antara orang yang akan bangkit menyatakan haram dan haram kalau nak perang senjata. Nak kritik lah. Saya taklah kata kritik tak boleh. Dia masuk pilihan raya, masuk. Tapi perang tak boleh. Selagi dia tak turun main Malaysia. Setakat dia bagi duit 500 lebih. Yang apa kalau dia bawa senjata habis melek. Apa nak dia? Dia tak bagi 500, tapi asal dia tembak bagi mati. Saya bukan kata setuju, tak setuju dia bagi 500 lagi 500, tapi keadaannya berbeza. So, macam mana orang politik nak tafsirkan 500 itu sebagai apa, hadiah politik ke, habuan politik ke, rasuah politik ke, macam-macam lah. Boleh tafsir lah. Tapi kalau orang tanya saya, pergi ambil duit tu memang duit kita pun, kata macam tu kan. Pergi ambil lah. Masalah saudara nak ambil, saudara nak pangkas apa, itu hak yang tak boleh. Siapa kata awak ambil, awak mesti pangkas saya, yang tu kita tak boleh setuju. Tapi awak pangkas saya dalam keadaan awak faham, awak pangkas dia juga dalam keadaan awak faham. Itu kita punya idea. Faham dulu baru pangkas. Ini kita punya. Sebab kita tak setuju orang taklid buta. Ikut mengkhinzir buta, babi tak boleh sebut.
ikut mengkhinzir buta, kita tak dibenarkan. Jadi kita faham ini agama. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, mata kamu mau ditanya oleh Allah Taala. Jadi ini Syria Hafid al-Asad. Ada orang kata Hafid al-Asad tu kita boleh tentang kerana dia Syiah. Saya kata pertama Hafid al-Asad dia tak abang dia Syiah. Ramai ulama orang kata dia Syiah pasal Iran support dia. Ramai juga ulama Sunni yang sama dengan dia. Kalau kita kata dia Syiah kerana dia Syiah, maka Syiah tu apa maksud? Adakah dalam hadis kalau Syiah boleh perang? Okey, Syiah tu mungkin mewakili sesat. Okey, kalau pemikiran dia sesat, adakah pemikiran orang yang Imam Ahmad menghadapi Khalifah Mu'tasim yang pemikiran Mu'tazilah? Kenapa Imam Ahmad tak perang? Ini pun salah pemikiran Madkhali. Madkhali kata Syria boleh pasal dia Syiah. Kemudian dia contoh Imam Ahmad tak bangkit mengkritik melawan pemerintah. Kalau dia Syria boleh kena Syiah, patutnya Imam Ahmad boleh lah kerana Mu'tazilah. Ini itu saya kata manusia bila jadikan politik sebagai ukuran dia, hukum dia jadi kelang kabut. Sebenarnya Imam Ahmad tak boleh keluar sebab Imam Ahmad tak cukup untuk keluar, hanya merosakkan keadaan lagi setakat jumlah tu. Dan zaman tu kalau keluar, bukan kata zaman sekarang, zaman tu kalau setakat Imam Ahmad keluar, habis mati puluh-puluh ribu dengan senjata macam tu ya. Jadi tak ada apa-apa masalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Syria Hafid al-Asad bunuh bom rakyat, depa keluar je. Peringkat awal Arab Awakening ataupun Arab Spring, dia bangkit keluar. Tapi bila dah sekarang ni tak ada siapa jadi kerajaan. Kerajaan ni maksud dia menguasai rakyat. Bila dia tak menguasai rakyat, dia bukan kerajaan. Dan sebenarnya dalam bab politik ni, ulama-ulama khilaf. Ni ambil urdu ni, ulama khilaf. Muka tang mana sampai tang ni sampai khilaf. Kepala banyak mana ulama khilaf. Kaki tang mana khilaf. Tu bab nak semayang. Tambahlah bab politik, tentulah khilaf. Mai orang habaq kata dalam ahli sunnah macam ni politik dah, jangan mengarut. Tak ada. Khilaf. Banyak pendapat. Tetapi kesemua khilaf itu hendaklah menuju kepada satu benda. Pemerintahan yang dikehendaki oleh ahli sunnah wal jamaah menegakkan keadilan, memberikan hak kepada rakyat secara adil dan memberikan hak pada pemerintah secara adil. Kalau piwak keluar dalil serabut buat mana pun, lah kali orang jadi tak adil. Dia bukan dalil, bukan yang diajar oleh agama, bukan yang diajar oleh agama. Ini penting. Mailah ceramah bubuh dalil. Kononnya para sahabat Nabi, ini sahabat-sahabat khalifah seperti Umar, orang bangkit kritik, patut kita tak kritik Umar. Tuan-tuan, Uthman bin Affan, orang berhimpun di depan rumah dia. Berhimpun di depan rumah dia kerana mengkritik beberapa isu, termasuk isu dia melantik orang muda, termasuk isu dia telah semayang tamam di Mina. Padahal itu pribadi. Tapi dia kata pasal semayang tamam di Mina, Nabi Qasah. Isu 6 antara isu besar. Termasuk isu dia membakar Quran, mengekalkan satu mushaf. Walaupun sahabat di belakang dia telah support isu ni. Mereka mari bawa beberapa kenyataan, berhimpun di Madinah. Sahabat suruh ambil tindakan. Uthman kata aku tidak akan ambil tindakan. Hanya mereka telah melanggar hudud Allah. Mereka ni kritik aku, tak apalah. Uthman bangkit, berdiri dan jawab semua masalah. Cuma mereka khianat, mereka patah balik, mereka orang lain hasut dan mereka bunuh Khalifah Uthman. Tapi itu contoh Khalifah Ar-Rashidin Uthman bin Affan. Sejarah tuan-tuan, hakikat kita jangan nafikan. Nak berhujah tentang politik Islam, kebanyakan sejarah politik Islam ini
banyak yang gelap daripada yang cerah. Politik telah merosakkan manusia. Abbasiyah, Bani Umayyah, di samping kita respect sejarah dia, tapi cara dia melantik berdasarkan keturunan itu tidak Islami. Abbasiyah juga sama. Apabila Abbasiyah naik untuk menegakkan kerajaan dia, berapa ramai orang Bani Umayyah dia bunuh. Sehingga Abdul Rahman Ad-Dakhil lari pergi ke Spain tu buat kerajaan Andalus. Dalam orang politik nak jadi contoh 100% tak boleh. Tapi sepanjang sejarah Islam, orang politik ada hitam, ada putih, ada cerah, ada gelap. Ada Umar Abdul Aziz, ada yang karut macam Yazid. Tapi apa yang hebat dalam sejarah Islam? Ulama-ulama sentiasa gembira. Ulama-ulama tidak pernah takut untuk berdiri di hadapan pemerintah dan memberikan pandangan. Ulama-ulama tidak pernah rakus kepada semua kursi-kursi pemerintahan. Ada mereka yang terlibat, ulama yang jadi pemerintah seperti Umar Abdul Aziz. Tapi mereka jadi seperti mana kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, jika satu hari kita berfikir kita perlu mengambil kursi itu, kerana itulah jalan menyelamatkan Islam, kita akan pergi mengambilnya seperti mana kita berjalan menuju kepada salat. Bukan seperti mana orang lain berjalan menuju ke kursi pemerintahan. Seperti mana kita menganggap beribadah dan pergi ke masjid dan bersalat, demikian kita akan pergi ke kursi itu sebagaimana seorang yang sedang beribadah. Dan kita tak akan melalui jalan yang dilalui oleh jalan orang yang tidak baik. Itu mesej yang dibuat oleh Salamah bin Dinar, para ulama, Sufyan Ats-Tsauri, mereka yang berdiri di hadapan Harun Ar-Rasyid, mereka yang berdiri di hadapan Sulaiman bin Abdul Malik, yang memberikan nasihat yang baik kepada para pemerintah. Ulama Islam cuma sejarah Islam, macam mana saya kata, selalu ditulis berdasarkan kepala sejarah tu zaman pemerintahan sekian, zaman pemerintahan sekian. Jadi dia selalu tonjolkan politik daripada tonjolkan ulama. Yalah, kerana politik tu mempengaruhi, saya tak nafikan, tapi banyak cerita orang politik. Tapi ulama gemilang. Sejarah orang politik yang clean susah nak cari macam Umar Abdul Aziz. Sebab tu Nabi kata, jika satu orang dapat memerintah, akad dalam hadis Abu Daud, adluhu yaghlitu adluhu jawruhu, keadilannya melebihi kezalimannya, dia diampun Tuhan, dia masuk syurga. Tuan-tuan, jadi pemerintah, kita kata hanya pemerintah yang adil 100% masuk syurga, tak betul. Hanya pemerintah yang banyak adil daripada zalim, dia masuk syurga, insya-Allah. Sebab faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Bila jadi orang berkuasa, tuan-tuan nak kata 100% tak pernah guna kuasa kena kat orang, bohong. Kuasa. Jadi pak pun kadang-kadang anak 3 orang kata, pak kan dia ingat dia bagi lebih kat aku, tu anak 3 orang. Ini yang dikatakan sebagai